Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tajuk pendidikan Rasulullah. 65 buku lama, buku baru. Pendidikan Rasulullah SAW pada dua marhalah. Buku baru 72. Kalau buku baru 72, buku lama 65. Yang penting tajuk dia pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dua marhalah. Kita dah nak khatam dah ni kita ni. Alhamdulillah berhenti dah ni. Selesai satu masjid. Lepas ni pergi masjid lain pula. Habis khatam kitab dah, habis saya. Sebelum kita mula baca, seperti mana yang ayah anda bonda maklum, kalau tak maklum ni nak maklumkan, kita akan insya-Allah melaksanakan umrah pada 4 Disember. Jadi ini adalah kuliah kita yang terakhir sebelum saya pergi umrah. Lepas pergi umrah tengoklah bila nak sambungnya, tu keadaan macam mana ya. Jadi bekalan nak bawa pergi umrah ni apa dia? Ni bekalan nak pergi umrah. Dengan elok ya. Mungkin ada juga ayah bonda nak pergi ke umrah juga bulan 12 cuti sekolah, tapi dengan grup-grup yang pelbagai, tak ada masalah lah tu. Cumanya kita nak sembang ni sebelum kita baca kitab ni, bekalan nak pergi umrah. Rata-rata bekal dia pertama-tama visa confirm, kalau tak boleh masuk. Kemudian wang ringgit. Kemudian maknanya travel agent dah lengkap dia punya agreement dan sebagainya. Itu bekalan fizikal, itu semua maklum. Yang kedua bekalan dari sudut amalan kita, doa-doanya, lepas tu ubat-ubatannya, dan itu semua okey lah. Cuma satu bekalan dalam aspek spiritual. Apakah bekalan spiritual yang perlu untuk kita bawa bersama-sama pergi umrah kita? Bekalannya adalah jiwa fakir kepada Allah. Kita pergi ke umrah kena ada bawa bekalan. Bekalan kita apa dia? Jiwa fakir kepada Allah. Jiwa fakir kepada Allah Ta'ala ni kita bukan boleh buat. Kalau ubat kita boleh beli, jiwa fakir tak boleh nak beli. Kalau jiwa kita takat AA lah, kalau BB lah. Kalau jiwa kita sombong lah. Kalau kita berbangga dengan umrah, berbangga lah. Kalau jiwa kita pergi umrah tu sebab rindu lah. Tapi adakah rindu tu dengan fakir ataupun rindu tu dengan bangga? Itu beza tu. Kalau jiwa kita khusyuk lah. Cumanya kalau khusyuk tu, adakah khusyuk yang membuahkan kefakiran ataupun khusyuk yang membuahkan kebanggaan? Kalau khusyuk tu membuahkan kebanggaan, bermaksud itu batil walaupun penampilannya khusyuk. Walaupun dekat sana menangis ke apa ke, nampak ya? Jadi yang kita nak bawa ni adalah jiwa fakir, supaya dekat sana benar-benar fakir kepada Allah, sehingga tidak memandang amalan, tidak memandang ilmu, tidak memandang bekalan, tidak memandang hotel yang kita huni, tidak memandang travel agent yang kita sertai, tidak memandang kumpulan-kumpulan kita, tidak memandang apa saja, melainkan kita hanya memandang Allah, kerana kita hanya fakir kepada Allah, tidak fakir kepada segala yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya jiwa fakir ini bukan boleh buat-buat, tapi kita boleh usahakan untuk kita bawa bekalan itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini teknikal saja ya, bukan wajib. Adalah kita minta siapa-siapa yang nak berdoa kirim kepada kita. Siapa yang nak memanjangkan hajat doanya kirim pada kita. Mungkin orang yang mengirimkan doa kepada kita itu untuk kita doakan di tanah suci itu nanti, mungkin mereka itu lebih fakir jiwanya daripada kita. Maka dengan cara kita membacakan doa yang dikirimkan itu, maka kita sebenarnya ingin berkongsi rasa fakir tersebut. Inilah maknanya penghayatan daripada kalau kita nak pergi haji ke pergi umrah ke, kita kirim doa. Ada orang yang minta mengirim doa, ada orang yang minta dikirimkan padanya doa. Semuanya di atas satu matlamat kerohanian, iaitu berkongsi jiwa fakir kepada Allah.
Jadi kita tak tahu mana-mana jemaah kita, murid-murid kita dekat universiti ke, ataupun di luar universiti ke, ataupun ayah dan bonda kita ke, yang mengirimkan doa tu kepada kita. Kita tak tahu jiwa fakirnya bagaimana kan. Dan ayah dan bonda kita pun tak tahu kita ni fakir macam mana kan, tak tahu kan. Maknanya pakat-pakat seorang sikit kita kompilkan doa-doa tu, maknanya syariatnya doa yang nak dipanjatkan. Di sebalik doa itu apa dia? Jiwa fakir yang ingin dihimpunkan. Maka kumpul jiwa fakir itu, maka kita pun bermunajatlah kepada Allah. Syariatnya kita membaca doa yang dihajati, hakikatnya kita ingin apa dia? Mempersembahkan betapa kita mengharapkan sekeping jiwa yang fakir dari Allah, supaya benar-benar kita fakir kepada Allah. Kita takkan dapat fakir kepada Allah melainkan Allah lah yang menganugerahkan jiwa fakir itu. Sehingga dengan jiwa fakir yang Allah Ta'ala anugerahkan, benar-benar kita fakir kepada Allah. Orang yang fakir kepada Allah adalah orang yang kaya. Orang yang fakir kepada Allah adalah orang yang kaya. Kenapa? Dia berhajat kepada Allah yang maha kaya. Maka pastilah dia akan kaya dengan kayanya Allah. Dan orang yang kaya dengan kayanya Allah, kekayaannya itu tidak akan membuahkan kesombongan. Kekayaannya itu tidak akan membuahkan rasa tinggi diri dan rasa mentadbir dunia. Tak. Sama ada dia kaya material ataupun dia kaya jiwa, itu terserah kepada bagaimana Allah ingin mentadbir dirinya. Maka saya mohon ayah dan bonda untuk membantu saya dengan bekalan fakir ini. Kalau ada sebarang doa yang ingin dikirimkan, ni kita tak jumpa dah kan, sebelum kita pergi ni tak jumpa dah. Ini adalah pertemuan yang terakhir. Maka tuliskanlah mana-mana kertas yang ada, kertas buku 55 ke, kertas diary ke apa ke, tulislah. Bukan doa itu yang kita nak, bukan nak katanya bila kita panjatkan doa makbul sebab kita yang bacakan, bukan. Semata-mata hanya untuk apa dia? Berkongsi jiwa fakir kita semua kepada Allah. Kalau seorang yang mutlak dan kemuncak fakirnya kepada Allah, dan kita bacakan doanya itu bersama dengan doa-doa yang lain, maka ia menjadi asbab barakah kepada semua orang yang mengirimkan doa. Dan bila dah dapat barakah, yang menjadi asbab agar makbul doa kita di sisi Allah, pastinya dengan syafaat baginda Nabi SAW, dan dengan barakah salasilah sanad dan juga barakah guru yang membimbing. Boleh faham ya? Jadi lepas ni kalau ayah anda bonda kalau pergi ke Mekah, orang kirim doa, jangan rasa bangga sangatlah. Nak kirim doa, bukan soal bangga, aku ini mulia kerana aku yang memanjangkan doa, aku yang mendoakan, bukan itu. Sebenarnya apa dia di sebalik itu? Apa dia? Dia ingin mengirimkan jiwa fakirnya untuk kita memanjatkannya kepada Allah. Sebenarnya jiwa fakirnya itulah juga asbab barakah kepada kita. Jadi kita bagi ruang ayah dan bonda untuk mencatat. Kalau ada hajat, kalau tak ada hajat tak ada masalah, tapi doakan agar rombongan kita ini rombongan yang fakir jiwanya kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala mengizinkan untuk mencapai matlamat umrah ini, iaitu memandang wajahnya. Itu je lah. Tadi terdetik dekat hati saya waktu kita berzikir tadi, kita bercadang buat begini. Ini asbab saja, teknikal saja ya. Kalau tanya Ustaz, Rasulullah tak buat pun memanglah. Kalau nak balah begitu, balah lah. Saya tak ada masa nak layan. Maknanya okey. Saya terfikir begini waktu zikir tadi, saya fikir begini. Siapa yang mengirimkan doa, tuliskan sekali nombor telefon. Nanti kita akan masukkan dalam satu grup, grup para pengirim doa. Itu syariatnya. Hakikatnya grup mereka yang ingin berkongsi jiwa fakir kepada Allah. Nanti waktu kita munajat dekat depan Kaabah tu, nanti kita akan WhatsApp dekat grup tu. Sekarang waktu kita sedang munajat, di mana saja ayah anda bonda berada, Al-Fatihah sebanyak-banyaknya untuk bantu asbab barakah, supaya doa itu tak tersangkut hanya di kubah-kubah masjid. Doa itu tak tersangkut hanya di hujung-hujung lidah, tapi doa tu naik sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pintu rahmat baginda Nabi SAW. Kita cadangkan begitu. Siapa yang sudi, bagi nombor telefon. Nanti kita minta amalan dengan Kak Lang buat satu grup WhatsApp, grup fakir. Nama dia grup fakir. Fakir tu inverted comma, grup fakir.
Nanti bila kita kat sana kita akan maklumkan. Kalau waktu sana tengah malam, waktu sini awal pagi, siapa yang terjaga bahagian dia lah, siapa yang tertidur pun bahagian dia lah. Yang penting kita parking nama dah kat situ. Ini asbab ni. Sebab kaedah nak dapat barakah dari Allah Ta'ala ni macam-macam kaedah ijtihadiyah untuk mendapat asbab, memenuhi asbab barakah ni macam-macam. Nampak ya? Jadi kita pun berdoa. Bila kita berdoa, kita sangka baik. Semua jemaah yang mengikuti pengajian kita ni, yang kita panjangkan bimbingan walid kepada mereka ini agar benar bersalik rohaniah mereka kepada Allah itu, semua jemaah kita itu, kita bersangka baik bahawa mereka sedang ber-Fatihah dan berselawat, membantu untuk doa itu dipanjatkan untuk sampai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau satu doa Allah terima, bersama-sama dengan doa yang satu itu ribuan doa-doa yang lain dengan rahmat Allah yang tak bertepi, dengan asbab syafaat bagi kita Nabi SAW, akan makbul semua doa tersebut, insya-Allah. Jadi sementara ayahanda bonda nak menulis, kalau berhajat, kalau tak berhajat tak ada masalah, tetap kita mengharapkan doa. Okey, itu semua adalah bekalan untuk kita. Sekurang-kurangnya kalau nanti kita kat sana nanti tiba-tiba tuf Allah uji kita. Oi, engkau ni jemaah kau paling ramai. Tuf. Kan kita pimpin jemaah kan? Bila umrah ke, bila umrah, bila tawaf ke, maknanya maknanya rasa sedikit mulia ke apa ke, cepat-cepat kita pegang, ya Allah, aku bersama jiwa-jiwa yang fakir kepadamu. Supaya menjadi ubat kepada kita daripada kita. Apa ya? Contohnya gini, dapat hotel dekat. Sema hotel dekat mana? Hotel saya jauh. Hotel kami dekat. Contoh, dah rasa berlebih daripada orang lain. Itu semua mencemarkan jiwa fakir kepada Allah. Nampak tak? Maka bila pegang asbab doa itu, kok mana pun, ini semua barakah dengan asbab mereka yang fakir ini, para fuqara-Mu ya Allah, para hamba-Mu yang fakir kepadamu ya Allah, yang mengirimkan doa. Maka ada ubat untuk kita mengubati rohaniah kita. Boleh faham tak kaedah itu? Itu je lah. Jadi tulislah doa apa-apa saja yang nak didoakan. Lepas tu lipat elok-elok apa semua bagai. Kak Lang ambil satu kotak, nanti letak dalam kotak tersebut. Tulislah nama dan nama telefonnya, supaya kita dapat masukkan. Kita tak save lah nama bonda, tak save lah. Buat penuh handphone kita je, hang je. Kita just masukkan dalam grup saja. Cuma Abang Lang lah nanti akan uruskan ya. Abang Lang, Kak Lang akan uruskan. Begitu. Tulis nama. Kenapa tulis nama? Kita sebut nama seorang-seorang, sebut nama-nama. Inilah kaedah yang saya ambil daripada Walid waktu saya umrah dengan beliau. Dan kaedah inilah yang saya buat semasa kita buat trip yang pertama, waktu setahun ataupun dekat hampir 2 tahun lepas. Dan ini adalah trip kita yang kedua. Jadi dalam perancangan tarbiyah kita akan ke umrah setiap 2 tahun. Dan umrah kita ni bukan umrah package travel dan sebagainya. Umrah kita ini kita niatkan, kita konsotkan sebagai sebahagian daripada pengajian. Kita tahu tak ramai yang boleh pergi, tapi yang pergi itu mewakili semua yang tinggal. Kalau nak tambah lagi, parking nama, parking surat kiriman doa supaya rohaniahnya bersama-sama, walaupun jasadiahnya tidak dapat mengikut serta. Lebih begitu ya. Okey, tulislah doa dulu, kita selawat badriyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Siapa yang nak ikut selawat, ikut selawat. Siapa nak tulis doa, tulis doa. Yang penting faham dah matlamat ni adalah apa dia? Membantu untuk mendapatkan jiwa fakir kepada Allah. Itu saja. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Ya Allah, ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah
بأهل البدر يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذيات وصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله إلهي نفس الكربى من العاصين والأطباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله وكم من رحمة حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله وكم أوليت ذا العمر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رهبي فأنج من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع من حتى الأيدي بأهل البدر يا الله فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله وإن تردد فمن يأتي بنيل جميع حاجاتي أيا جالي الملمات أهل البدر يا الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله وصل على النبي البر بلا عد ولا حصر وآل سادة غر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته أجمعين. Muka surat 13. Ya Rasulullah, salam kerinduan untukmu. Engkaulah hamba Allah yang terpuji. Engkaulah kekasih Allah yang amat dicintai. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Salam atasmu, duhai kekasih kami. Salam atasmu, duhai kerinduan kami. Salam atasmu, duhai pensyafaat kami. Salam atasmu, duhai yang mencintai kami.
Salam atasmu, duhai penegak kebenaran. Salam atasmu, duhai penghancur kebatilan. Salam atasmu, duhai pelindung anak yatim. Salam atasmu, duhai pelindung kaum wanita. Salam atasmu, pelindung fakir dan miskin. Salam atasmu, penolong orang yang dizalimi. Salam atasmu, penyebar cahaya kerahmatan. Salam atasmu, duhai yang berbimbang pada kami. Salam atasmu, duhai yang mendoakan keampunan kami. Salam atasmu, duhai pemegang telaga Al-Kautsar. Salam atasmu, duhai Nabi penghilang segala duka. Salam atasmu, pemberi syafaat di padang mahsyar. Salam atasmu, wahai Sayyidina Muhammad Ar-Rasul. Ya Rasulullah, salam kerinduan untukmu. Engkaulah hamba Allah yang terpuji. Engkaulah kekasih Allah yang amat dicintai. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Selawat Fatih surah 15. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala muallif hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Dalam perkara dalam menulis pengarang kitab ini wala al-Malik, Allah Ta'ala merahmatinya, Allah Ta'ala mengampuninya, Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusannya, Allah Ta'ala mengekalkan beliau dalam petunjuk yang benar, Allah Ta'ala mengekalkan beliau dalam limpahan nur daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan 1001 kebaikan kepada Walid al-Malik, dan Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai asbab kebaikan kepada semua umat baginda Nabi SAW. Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita jasmani dan rohani, zahir dan batin dengan asbab pembacaan kitab ini pada muka surat yang ke-72, kitab baru ya, bertajuk Pendidikan Rasulullah SAW pada 2 marhalah. Pengajaran Nabi SAW terbahagi kepada 2 marhalah, iaitu fasa. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang butuh huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan al-hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
Ayat ini adalah ayat yang menjadi induk dalam memahami ad-din. Ayat ni dalam memahami ad-din, ayat ni adalah induk. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa raditu lakumul islama dina, dan aku redha Islam itu sebagai din kita. Aku hanya redha Islam itu sebagai din. Jadi kalau nak tahu apakah intipati ataupun rukun-rukun ad-din, inilah ayatnya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yakni Allah yang telah mengutuskan baginda Nabi SAW di kalangan masyarakat yang ummi, yang buta huruf. Buta huruf di sini ni kita dah syarah ayat ni ya, tapi kita syarahkan lagi. Buta huruf di sini bukan bermaksud tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, bukan. Buta huruf di sini bukan bermaksud tidak pandai bertutur kata, bukan. Buta huruf ini, buta ummi, buta huruf. Sebenarnya al-ummi dekat sini merujuk kepada buta mata hati memandang Allah. Itu ummi. Maknanya bukan mereka buta huruf dalam arti kata tak pandai membaca dan melihat, tapi mereka tidak pandai memandang bahawa alam ini bukti kenyataan wujud Allah. Mereka tidak pandai untuk membaca bahawa alam ini adalah kenyataan pentadbiran Allah. Mereka tidak pandai membaca bahawa alam ini adalah hak Allah. Itu yang dimaksudkan dengan kaum buta ataupun kaum ummi dalam konteks kefahaman ilmu tauhid tasawuf. Dalam konteks sosiologi, dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks kaunseling, dalam konteks yang lain, itu bacaan masing-masing. Tapi pemahaman ayat ini, isyarat ayat ini dalam konteks pengajian tauhid dan tasawuf, buta huruf ataupun al-ummiyun itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada satu kaum yang tidak memandang Allah mata hatinya. Begitu. Jadi lantaran itu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi dari kalangan mereka untuk apa? Untuk mencelikkan mata hati mereka itu, membawa 3 peranan utama, iaitu yatlu alaihim ayatihi. Ada kat situ yatlu alaihim ayatihi, buat catatan, itu merujuk kepada ilmu akidah. Merujuk kepada ilmu akidah. Okey. Apakah ada ilmu akidah? Tulis pelan-pelan. Ilmu akidah adalah akidah ya, adalah perbahasan dan keilmuan ataupun lebih sesuai keilmuan kot, keilmuan dan perbahasan, keilmuan dan perbahasan sehingga mencapai keyakinan. Tulis ya, tulis satu-satu. Keilmuan dan perbahasan sehingga mencapai keyakinan akan wujud Allah. Yang mentadbir sekalian alam buana. Dengan sifat Ar-Rahmannya. Mesti ada 3 elemen itu. Wujud Allah yang mentadbir alam buana dengan sifat Ar-Rahmannya. Itu ilmu apa? Itu akidah. Jadi kalau kata apakah matlamat terakhir ataupun klimak yang ingin dikecapi daripada perbahasan ataupun kuliah-kuliah akidah, inilah klimaknya. Dah dapat klimak ini, barulah kita boleh, maknanya tersasar kanan kiri ke, kita nak bersantai-santai. Selagi tak sampai klimak ini, jangan duk bahas perbahasan-perbahasan yang lain-lain. Berjalannya begitulah. Saya ulang balik, apakah dia akidah? Akidah adalah keilmuan dan perbahasan. Tu otak tu kan. Keilmuan dan perbahasan tu otak lah tu. Dalilnya, hujahnya, kefahamannya, istinbatnya, dalil dan pendalilan, penghujahan, kefahaman, keilmuan dan perbahasan, sehingga mencapai keyakinan. Dah yakin itu adalah kemuncak akal, sampailah terbawa kepada hati. Yakin itu adalah kemuncak akal, permulaan hati. Yakin tu nak kata di akal pun tak kena, di hati pun tak kena. Kalau yakin tu maknanya apa dia? Kemuncak keilmuan baru yakin. Kalau kita hanya yakin tak ada ilmu, itu tipu. Keyakinan mesti berteraskan ilmu. Sekurang walaupun sedikit, mesti ada ilmu walaupun sedikit. Mesti berteraskan ilmu.
Jadi keilmuan tu ke mana pun otak. Bila akal nak sampai kepada yakin, otak tu dah berpaut pada hati. Mana? Kalau kata yakin, pengakhirannya pada hati, permulaannya pada akal. Sebab yakin mesti berdasarkan ilmu. Tanpa ilmu, keyakinan tidak dikira, tak dianggap sebagai yakin. Sebab yakin mesti atas ilmu. Walau bagaimanapun ilmu itu dibicarakan, sama ada detail ataupun detail ataupun secara surface, ringkas, habis. Keilmuan dan perbahasan sehingga mencapai keyakinan. Keilmuan dan perbahasan akal, keyakinan dah masuk kepada hati. Ya, tentang apa? Akan wujud Allah yang pertama. Akan wujud Allah yang mentadbir alam buana dengan sifat Ar-Rahmannya. Dah dapat 3 perkara ni, yakin akan wujud Allah, yang Allah yang mentadbir alam buana dengan sifat kasih sayangnya, maka baru benar kita dah khatam ilmu akidah. Kalau kita pusing kanan kiri depan bawah atas belakang, tak dapat 3 benda ni, tak khatam lagi tu. Jangan khatam. Alright. Bila dah yakin akan wujud Allah, baru benar-benar yakin kita diwujudkan Allah. Itu implikasi dia. Faham tak? Bila dah yakin bahawa kita ni akan wujud Allah, maka barulah benar-benar yakin kita ini diwujudkan Allah. Satu. Bila dah yakin Allah yang mentadbir alam, barulah yakin bahawa jangan kita mentadbir alam. Faham tak? Kalau kita yakin Allah mentadbir alam, kita tak akan lagi bertindak sebagai pentadbir alam. Itu. Ramai orang ni sekarang ni bertindak macam alam tu dia yang tadbir. Sebab apa? Sebab dia tak benar-benar yakin Allah yang mentadbir alam. Boleh faham itu dua? Bila benar-benar yakin bahawa Allah mentadbir alam dengan sifat Ar-Rahmannya, barulah dia akan mencapai bahagia, aman, damai, tenang selama-lamanya. Sebab apa? Dia dalam pentadbiran Allah, Allah mentadbir dengan kasih sayangnya, tak ada sebab untuk dia berduka cita. Itu baru benar mencapai natijah daripada ilmu akidah. Boleh faham situ? Okey, itu yatlu alaihim ayatihi. Kemudian wa yuzakkihim. Enggak ada kat situ wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim ni ilmu apa pula ni? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ada jamuan benda depan ni? Ada banyak benda nak makan ke ataupun sikit benda nak makan? Sikit je tapi untuk saya je kan? Faham-faham ya? Untuk saya je, jangan ikut. Nanti kelang kabut nak jadi. Kalau ada jamuan kita mesti awal lah ni, kena bagi waktu untuk makan. Tak apalah. Wa yuzakihim, tasawuf. Apakah dia tasawuf? Tasawuf adalah bukan lagi keilmuan, bukan lagi perbahasan. Kalau keilmuan dan perbahasan tentang wujud Allah, tentang pentadbiran Allah yang mentadbir dengan Ar-Rahmannya, itu kalau masih lagi dalam dimensi keilmuan dan perbahasan, itu bukan tasawuf lagi tu. Tasawuf apa dia? Tasawuf adalah perjalanan kerohanian. Perjalanan kerohanian untuk meningkatkan maqam nafsu. Perjalanan kerohanian untuk meningkatkan maqam nafsu. Bonda dengan ayah ni tak rasa macam murid-murid sekolah ke? Saya sebut tulis, tak rasa? Macam murid sekolah kan? Baguslah, status murid tu bagus tu. Kalau status pelajar tak bagus, status mahasiswa tak bagus. Yang bagus status murid. Sebab murid tu maksudnya yang berkehendak. Murid tu maksudnya yang berkehendak. Berkehendak apa? Berkehendak untuk memandang Allah. Tulis kat situ, iklan tepi. Murid. Apa maksud murid? Murid maksudnya yang berkehendak untuk memandang Allah. Itu. Takrifan ni jangan tengok kamus. Mana dalam kamus? Takrifan ni dalam kepala saya. Di atas apa yang saya faham daripada bimbingan para masyayikh yang saya pergi bertemu dengan mereka. Ini yang Allah ilhamkan.
dengan barakah mereka, dengan asbab barakah sanad, dengan syafaat Nabi SAW. Murid apa maksudnya? Murid, mim ra ya dal, murid maksudnya apa? Yang berkehendak. Berkehendak apa? Berkehendak untuk memandang Allah. Itu murid. Ya murid-murid. Boleh murid-murid? Boleh. Jangan faham murid kok bahasa Melayu. Faham tak? Faham murid kok bahasa Arab dalam istilah tasawuf. Jadi saya mengajar ini kelihatan dalam event ini kelihatannya saya mengajar, betul. Tapi saya mengajar ini jiwa saya murid. Jiwa saya murid kepada guru saya, yang saya dapat bimbingan daripada mereka. Yang utamanya walid lah. Apa ya? Apa ya? Jadi saya juga mengajar dengan jiwa murid. Maka ayahanda bonda, para jemaah semua belajar dengan jiwa murid. Kenapa? Kita menyatu dalam jiwa itu, iaitu jiwa sebagai seorang murid. Kenapa? Kerana kita semua berkehendak untuk memandang Allah. Ada apa dengan memandang Allah? Itulah tauhid. Selagi tidak memandang Allah, tidak benar tauhid, ataupun tidak sempurna tauhid. Ini proses kan ni? Itu tasawuf. Baik tasawuf. Kita tasawuf balik. Tasawuf apa dia? Tasawuf adalah perjalanan kerohanian untuk meningkatkan maqam nafsu. Macam saya tulis kan, buku saya kosong ni. Semua kat sini. Tulis. Nanti kalau saya lupa, saya akan rujuk catatan benda ayahanda ni. Jangan tak tulis. Ini waktu ni Allah dah bagi ni. Apa tadi? Perjalanan kerohanian untuk meningkatkan maqam nafsu, dari nafsu ammarah, daripada nafsu ammarah sampailah sekurang-kurangnya nafsu mutmainnah. Sampailah sekurang-kurangnya kepada nafsu mutmainnah, supaya dah ada supaya ni, untuk mencapai 3 perkara. Supaya merasai wujud Allah, supaya merasai wujud Allah. Yang kedua, supaya merasai berada dalam pentadbiran Allah. Dua. Yang ketiga, merasai berada dalam kasih Allah. Boleh? Tasawuf apa dia? Bukan lagi keilmuan, bukan lagi perbahasan, tapi dia apa dia? Perjalanan kerohanian untuk meningkatkan maqam nafsu, daripada nafsu ammarah kepada sampai sekurang-kurangnya nafsu mutmainnah. Supaya pertama, merasai wujud Allah. Kedua, merasai dalam takbir Allah. Yang ketiga, merasai dalam kasih Allah. Ini tasawuf. Jadi apakah hubungan di antara akidah dan tasawuf? Akidah adalah permulaan tauhid. Ini manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak bawa manhaj ini, maknanya kita syok sendiri. Ustaz ke, ustazah ke, tuan haji ke, tuan hajah ke, motivator ke, coach ke, apa ke, kalau tak bawa manhaj ini, maknanya syok sendiri. Tak kisahlah balik Mesir ke, Jordan ke, Syria ke, Saudi ke, balik Morocco ke, ataupun UKM ke, UM ke, UIA ke, USM ke, USIM ke, sebagainya. Tak kisahlah pondok, mana-mana pondok pun, kalau tak faham manhaj ini, maka tersasar. Ini overall view-nya, tasawur am dia, gambaran menyeluruhnya. Faham ya? Kalau nak bawa jabatan-jabatan agama, institusi agama, surau masjid,
imam ke Bilal dan sebagainya, pengerusi nazir dan sebagainya, semua kena faham manhaj ini, baru benar dia dalam track yang mustaqim. Kalau tidak, syok sendiri. Ya, jangan terasa sangat, lapang dada je. Jangan terasa sangat. Ini bukan hujuman, bukan kecaman. Ini adalah satu muhasabah yang tajam. Ya, direct cakap saja, dah lambat dah. Okey, jadi tauhid apa? Akidah apa dia? Akidah adalah permulaan tauhid. Kalau akidah permulaan tauhid, maka tasawuf adalah penyempurnaan tauhid. Tasawuf adalah penyempurnaan tauhid. Tak apa kalau tak faham, nanti tengok Facebook adik saya Nuraini Mardia. Setiap kuliah kita dia dengar, dia akan buat peta minda. Kalau peta minda tu aku lebih memahamkan. Tapi kena add dia dulu lah. Kalau tidak takut tak appear dia punya posting tu. Nuraini Mardia gitu. Kalau tak faham nanti dia kalau add saya punya Facebook pun, tengoklah friend saya tu nama Nuraini Mardia, add lah dia. Saya tak tahu dia buat private ke ataupun public, tapi setiap kuliah saya dia akan dengar dan tu dia akan buat peta minda. Dan pengisian ni dah beberapa kali saya ulang di beberapa tempat, maka dah ada beberapa peta minda yang Allah ilhamkan padanya. Itu untuk memudahkan kefahaman kita. Boleh ya? Alright. Jadi apa dia akidah? Akidah permulaan tauhid. Maka tasawuf adalah penyempurnaan tauhid. Jadi apa beza akidah dan tasawuf? Akidah masih lagi perbahasan dan keilmuan, tasawuf semata-mata perasaan, perjalanan kerohanian. Jadi kalau itu dah berbeza, bermaksud cara pengajian juga berbeza. Cara pengajian akidah, baca kitab, perbahasan kitab, bahas ilmu, dalil dan sebagainya, itu cara belajar akidah. Cara belajar tasawuf bukan buka kitab. Cara belajar tasawuf apa dia? Bersama guru dalam berzikir, bersama guru dalam bermusafir, bersama guru dalam melatih adabiyah, bersama guru dalam berbicara apa-apa saja perbicaraan. Ya, maksudnya kerana tasawuf adalah bukan lagi kefahaman dan keyakinan. Tasawuf adalah, tulis, limpahan nur. Tasawuf adalah apa dia? Fokusnya apa dia? Limpahan nur dari dada guru ke dada kita. Itu tasawuf. Tak sempat ni habis ke 12 ni. Kalau tak sempat makan sebelum zuhur, kita makan lepas zuhur. Panaskan nasi tau. Pastikan nasi panas. Jangan jealous yang lain. Jangan jealous. Panaskan nasi, jangan tulis. Takut ada yang duk fana atau panaskan nasi tulis nanti. Susah. Ulang balik ya. Jadi cara belajar tasawuf apa dia? Cara belajar tasawuf syaratnya mesti ada guru. Kerana dengan guru itu kita berzikir, dengan guru itu kita bermusafir, dengan guru itu kita melatih adab. Kerana apa? Kerana fokus pada ilmu tasawuf bukan lagi kefahaman dan keyakinan. Kefahaman dan keyakinan itu ilmu akidah. Ada itu ilmu akidah, permulaan tauhid. Okey, tasawuf apa dia? Soalnya adalah soal limpahan nur dari mana? Dari dada guru kepada dada kita. Maka seni untuk memindahkan nur itu adalah ijtihad guru yang membimbing. Seni untuk memindahkan nur itu ijtihad guru yang membimbing. Ada guru kata, awak ini mesti susun kasut saja. Dah, jangan buat yang lain, susun kasut. Ada guru kata, awak ni basuh tandas saja. Dah, basuh tandas, jangan buat apa yang lain. Ada guru kata, awak ni tak boleh jadi, awak kena ikut musafir dengan saya, awak support semua permintaan saya. Support lah. Nampak ya? Tapi ini mursyid ya, bukannya orang yang berlakon sebagai mursyid. Tidak, ini mursyid yang benar. Nanti kalau nak tanya bagaimana dapat mursyid yang benar, itu soalan lain. Itu nanti dulu. Jangan kacau lagi. Ini konsep dia dulu. Okey. Jadi ada guru kata, awak ni zikir 1000, awak zikir 7000, awak zikir 70000. Maka itu seni saja. Seni untuk memindahkan nur adalah ijtihad guru yang membimbing. Sama ada guru untuk membimbing seperti mana dia dibimbing, dan memang kita takkan mampu untuk membimbing kalau kita tidak pernah merasai proses dibimbing. Faham ya? Ataupun daripada kaedah guru dia membimbing, dia ada buat sedikit pengubahsuaian berdasarkan kepada jemaah yang berada di hadapannya. Kalau jemaah Shah Alam
nak bagi zikir 70,000, runtuh kubah masjid pun tak boleh zikir lagi. Jemaah Shah Alam ni zikir dia apa? Pergi makan restoran Arab. Itu sesuai dengan Jemaah Shah Alam, pergi makan restoran Arab. Maka setiap suapan mewakili 1000 zikir. Ataupun setiap butir nasi itu mewakili 100 zikir. Maka dipikirkan makan sepiring nasi itulah bilangan zikirnya. Makan. Itu faham tak faham ni? Maksudnya apa? Maksudnya ke orang yang suka, kan Shah Alam kan banyak kedai makan. Ini bukan Shah Alam sinilah, ni Shah Alam tempat lain lah. Jadi maknanya nak katanya kita ubah suai. Peringkat permulaan orang suka makan, kita sulam zikirnya itu dengan tabiatnya suka makan. Maka awak makanlah. Suka makan nasi Arab, makan nasi Arab. Awak perkirakan, ya Allah, satu butir nasi ini adalah 100 kali la ilaha illallah kepadamu. La ilaha illallah. Walaupun dia tak ucapkan, tapi dia konsep begitu permulaan. Sampailah step-step dia sehinggalah benar-benar dia menyampai. Nampak tak? Nak katanya itu seni itu adalah ijtihad guru yang membimbing. Yang penting dalam pengajian tasawuf, sama ada guru tu membimbing dengan cara membahaskan kitab Penawar Bagi Hati ke, baca kitab Bidayatul Hidayah ke, baca kitab Hikam ke, ataupun baca apa-apa kitab yang lain. Kitab apa? Kitab apa? Wasiat Iman, wasiat apa? Wasiat Iman kan? Nasihat Iman, nasihat agama. Nasihat agama dan wasiat iman, Imam Al-Haddad rahimahullah. Ataupun baca Adab Sulukil Murid, apa saja contoh kaedah bimbingan. Ataupun setiap minggu bermaulid, minggu ni maulid dibai, kemudian maulid sentuh dural, kemudian maulid qasidah dan sebagainya. Itu adalah seni mereka membimbing. Ada yang mereka membimbing pergi ke bukit-bukit, buat pondok kecil bersuluk di situ. Ada yang kata nak buat kita pergi ke iktikaf di masjid. Ada yang buat rehlah. Itu seni, itu semuanya adalah ijtihad. Yang penting yang kita nak apa dia? Bukan khatam kitab itu. Yang kita nak bukannya banyak zikir itu. Yang kita nak bukannya ikut musafir itu. Yang kita nak bukannya apa-apa, melainkan limpahan nur daripada dada guru kepada dada kita. Lantaran itu, untuk belajar ilmu tasawuf kena jaga 5 perkara. Yang pertama, adab. Yang kedua, cinta. Yang ketiga, fakir. Yang keempat, taat. Yang kelima, khidmat. 5 perkara ni banyak panjang huraiannya, bukan sekarang, nanti dulu. Biasanya 5 perkara ni saya huraikan semasa dalam suluk, dalam majlis-majlis khusus. Majlis umum saya hanya mendedahkan saja. Apa dia? Adab, cinta, fakir, taat, khidmat. Ini adalah bekalan untuk belajar tasawuf. Walau bagaimanapun kaedah guru itu membimbing, ini bekalannya. Kalau nak belajar akidah, bekalannya kitab lah. Nampak ya? Kurang lebih begitu. Habis. Jadi ulang balik, akidah adalah permulaan tauhid, tasawuf adalah penyempurnaan tauhid. Jadi akidah fokusnya pada akal dan kefahaman, keilmuan, perbahasan, itu akidah. Tasawuf fokusnya pada perasaan dan kerohanian. Nampak ya? Tapi kalau belajar tasawuf tanpa mempelajari akidah, tersasar, akan menjadi khayal. Kalau belajar akidah tak disempurnakan dengan tasawuf, sia-sia, kerana tidak merasai kenikmatannya. Nampak ya? Alright. Jadi matlamat daripada ilmu tauhid ini adalah itulah, merasai apa? Matlamat daripada ilmu tauhid ini adalah merasai berada dalam kasih sayang Allah, tidak lagi mentadbir diri sendiri, dan kelazatannya adalah hanya untuk memandang Allah. Itu matlamat tauhid. Saya ulang balik. Matlamat ilmu tauhid. Tauhid ini adalah terdiri daripada akidah dan tasawuf. Akidah permulaan tauhid, tasawuf penyempurnaan tauhid. Akidah keilmuan, perbahasan, kemahaman, keyakinan terhadap wujud Allah, terhadap pentadbiran Allah, yang Allah, mana Allah mentadbir dengan sifat ar-Rahmannya, itu akidah. Tasawuf adalah perihalan meningkatkan maqam daripada amarah sampai kepada mutmainnah sekurang-kurangnya, sehingga merasai wujud Allah,
merasai dalam takbir Allah dan merasai kasih Allah. Maka natijah kesan akhir daripada ilmu tauhid ini apa dia? Hidupnya hanya ingin menikmati memandang Allah. Itu pertama. Hidupnya hanya ingin menikmati memandang Allah. Pertama. Yang kedua, kesan daripada belajar tauhid, dia tidak lagi mentadbir dirinya sendiri. Dia berhenti mentadbir dirinya. Dia berhenti daripada menjadi pentadbir. Dua. Dan yang ketiga, apa dia? Dia sentiasa ingin mengasihi kerana dia memandang dan dia merasai dalam kasih Allah. Dia sentiasa ingin mengasihi kerana dia sentiasa ingin mengasihi kerana dia sudah berada dalam kasih, dalam sifat kasih Allah. Jadi di situ orang yang bertauhid tak letih dengan dunia. Minyak naik-naiklah, minyak turun-turunlah, harga barang naik-naiklah, tapi dia tak letih dengan dunia. Sebab apa? Bukan dia mentadbir dunia, yang penting dia nak berada dalam pentadbiran Allah. Nak merasai berada dalam pentadbiran Allah, kena berada dalam dunia. Dunia tu mencengkamnya baik kerana Allah yang mentadbir. Dunianya tu lapang baginya baik kerana Allah yang mentadbir. Maka orang bertauhid, apa saja yang berlaku dekat dunia ni tak ada hal. Tidur tapi tak habis lagi. Itu jiwanya. Tapi bukanlah kita mengekalkan kezaliman tu dengan kezaliman tersebut. Kezaliman tetap kena dijatuhkan. Tapi jiwanya ni soal tauhid, soal kejiwaannya, jiwanya tetap dengan Allah. Kalaupun dia melakukan apa-apa saja tindakan untuk menjatuhkan kezaliman, jiwanya tetap dengan Allah. Dia menikmati apa? Dia menikmati Allah lebih daripada segala-gala. Gitu orang tauhid. Jadi tenang. Jadi orang bertauhid ini dia tak lagi mentadbir dirinya dan tidak lagi menganggap bahawa dia tu kena mentadbir alam. Bahkan dia dalam pentadbiran Allah terhadap alam buana ini. Serentak dengan itu dia merasai sentiasa dalam kasih Allah. Dia merasai sentiasa dalam kasih Allah. Sebab Allah mentadbir dengan sifat Ar-Rahmannya. Dia berada dalam pentadbiran Allah, bermaksud dia berada dalam Ar-Rahman Allah. Lantaran itu hidupnya hanya satu, menikmati memandang Allah yang esa itu. Jadi di mana tempat dia nak memandang Allah itu? Di mana tempat dia nak memandang Allah? Di mana tempat dia nak merasai dalam pentadbiran Allah? Di mana tempat dia nak merasai dalam kasih Allah? Di mana? Di dunia. Maka dia akan pegang dunia betul-betul. Dia tak akan lepaskan dunia. Dia tak akan berhenti kerja, dia akan kerja betul-betul. Kalau dia bertani, dia bertani betul-betul. Nampak? Kalau dia pilot betul-betul. Kalau dia engineer betul-betul. Nampak tak? Dia akan lebih memegang dunia. Kalau dia berniaga, dia akan kaya betul-betul. Kalau dia miskin, jangan miskin betul-betul. Melainkan miskin hakiki, iaitu fakir kepada Allah. Nampak ya? Kalau dia tua, dia tualah. Kalau dia sakit, sakitlah. Kalau dia apa? Semua apa yang dia buat, semua betul-betul. Sebab apa? Sebab itu dunianya. Kenapa dia pegang betul-betul dunia tu? Kerana dunia itulah tempat dia memandang Allah. Dunia itulah tempat dia merasai dalam takbir Allah. Dunia itulah tempat dia merasai dalam kasih Allah. Jadi timbul tak kalau orang berhakikat berhenti kerja, buang TV, jual rumah. Kenapa ni? Aku tolak semua dunia. Begitu ke kaedahnya? Bukan, itu tersasar, tak benar, terseleweng faham dia. Siapa kata kalau orang nak bertauhid berhakikat kena buang dunia? Dunia kena pegang. Tapi dengan faham macam mana? Dengan faham dunia itu tempat, ulang balik, apa dia? Memandang Allah. Dunia itu tempat merasai dalam takbir Allah. Dunia itu tempat untuk merasai dalam kasih Allah. Kalau dia buang dunianya, isterinya diceraikan, anaknya dibiarkan, kerjanya dia berhenti, duit kat bank semua dia infak, semua dia habis. Kenapa? Sebab aku ingin berada dengan Allah. Itu tersasar faham. Itu bukan manhaj pendidikan baginda Nabi SAW. Itu nafsunya saja. Amat bergembira iblis dengannya. Sebab apa? Perjalanan yang dikatakan untuk mencapai Allah itu membuatkan isterinya menderita, anak-anaknya terbiar.
Nampak tak? Dan dia pula merempat, menyusahkan orang pula untuk menjaga dirinya pula. Maka itu semua pula peranda. Jadi yang hak pun pegang dunia, yang batil pun pegang dunia. Betul tak? Boleh tak kita kata orang tu memang betul jaga dunia dia, itu sebagai hak. Hak pun begitu, batil pun begitu kan? Jadi yang membezakan kita bukannya dunia itu. Yang membezakan kita apa dia? Macam mana jiwa kita dengan Allah. Dunia ni beginilah. Kalau bonda tak faham juga, lepas ni bonda kena buang semua cermin. Ini cermin kan? Cermin. Nak pandang apa? Nak pandang wajah kan? Tapi pegang betul-betul apa? Ada tak orang nak pandang muka, dia tak pegang cermin, dia pegang muka dia? Ada tak? Tak ada, dia pegang cermin. Selagi awak nak pandang wajah awak akan pegang cermin. Itu betul ni? Mana ingat dulu? Ingat cermin dulu ke ingat nak pandang muka dulu? Mana datang ingat dulu? Ingat cermin dulu baru nak pandang muka, ataupun ingat muka dulu baru nak pandang cermin? Siapa tak pandai jawab ni atau salah jawab, tak sempurna kemanusiaannya. Sebab dia bukan dalam fitrah yang benar. Mana datang dulu? Keinginan nak pandang muka dulu, baru kita terhegeh-hegeh cari cermin. Betul-betul? Jadi keinginan memandang Allah dulu, keinginan untuk merasai dalam takbir Allah dulu, keinginan untuk merasai dalam kasih Allah dulu, baru kita ambil dunia. Maka dunia pada ketika itu adalah semata-mata, yang pada pandangan mata hati kita, semata-mata af'al Allah, semata-mata asma Allah, semata-mata sifat Allah, semata-mata tanda wujud Allah. Dah, itu dunia. Siapa kata bahawa tasawuf tak boleh kaya? Bahkan bertasawuf lah paling kaya. Duniawi ukhrawi, rohani jasmani. Faham tak? Faham situ? Jadi itu tauhid. Tauhid adalah untuk merasai, seulang balik, merasai dalam kasih Allah, kerana dia telah merasai dalam pentadbiran Allah. Maka serentak dengan itu dia hanya menikmati, dan hidupnya hanya untuk menikmati apa dia? Nikmat, menikmati memandang Allah. Kenikmatannya adalah pada memandang Allah. Faham ya? Di mana dia dapat tiga-tiga benda ni? Di dunia. Okey, saya bagi contoh lagi faham. Jangan sampai lukis kipas pula. Ni apa dia? Kipas. Bagaimana kipas ni bermanfaat kepada saya? Tekan switch, dia pusing, betul? Jadi saya kisah tak jenama apa? Berapa banyak wayar dia ikat tu? Berapa harga dia? Waktu Abang Teh pasangkan kipas saya ni, saya tanya, Abang Teh, kipas apa tu? Warna apa? Kalau jenama sekian-sekian, tak mau. Ada tak? Tak ada kisah kan? Sebab hal saya dengan kipas ni, yang penting kipas tu pusing. Betul tak betul ni? Jadi penting tak saya nak buka dulu macam mana dia buat, di kilang mana, kilang dekat mana, siapa pembuat? Tak penting kan? Jadi hubungan saya dengan kipas ni asalkan kipas tu berpusing, tak kisahlah siapa buat pun, betul? Jadi begitulah ibaratnya hubungan kita dengan dunia. Manfaat dunia kepada kita adalah untuk dapat tiga benda ni. Manfaat kita dari dunia itu, macam mana? Manfaat kita terhadap dunia, ke macam mana? Kita mengambil manfaat daripada dunia. Itu maksudnya. Kita mengambil manfaat daripada dunia, tiga benda ni. Sebagaimana saya mengambil manfaat daripada kipas, tekan button tu ada angin. Ada angin cukup lah. Ada kipas ni orang nak guna buat mencangkul. Perhiasan ke, tak ada. Manfaat kipas ni satu je, iaitu angin. Betul? Manfaat dunia kita itulah tiga benda ni saja. Untuk apa? Untuk memandang Allah,
merasai dalam takbir Allah, merasai kasih Allah. Kalau kita tak dapat tiga perkara ini, bermaksud kita masih lagi belum mengambil manfaat daripada dunia, walaupun berada di dunia. Cerdik ke tak cerdik? Jawablah, cerdik ke tak? Cerdiklah kalau bertauhid. Di kemuncak kebodohan kalau tak bertauhid. Sebab itulah Allah Ta'ala kata antara penyesalan ahli neraka adalah waqalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Mereka berkata kalau dulu kami mendengar dan kami berfikir. Na'qilu di situ saya cakap banyak kali dah, bukan di sini. Na'qilu di situ dah di sini. Bagaimana yang di sini memanfaatkan dunia semasa dia hidup di dunia, dan manfaat dunia untuk kita bukannya bukit bukaunya, bukannya tanam-tanamannya, bukannya haiwannya, tumbuhannya, bukan. Manfaat dunia dalam konteks kerohanian kita adalah untuk kita menjadikan dunia itu tempat memandang Allah, tempat merasai dalam takbir Allah, tempat merasai kasih Allah. Dah dapat belum benda-benda tu? Kalau belum dapat, bermaksud selama kita hidup puluhan tahun ini kita dalam kebodohan. Seumpama orang ada kipas masih lagi kekal panas, tapi kipas di kelilingnya, tapi dia berpeluh-peluh kerana bodohnya dia. Nampak? Di tu ada qalqalah tu, ada syaddah qalqalah kubra. Kenapa dia? Kerana bodohnya dia dalam memanfaatkan kipas keliling, badan berpeluh. Umpamanya begitulah bodohnya manusia jika tidak mempelajari dan mengikuti bimbingan tauhid, bermula dengan permulaannya ilmu akidah dan disusuli dengan penyempurnaannya ilmu tasawuf, sehingga dengan ilmu tauhid inilah baru benar dia memanfaatkan dunia seperti mana Allah ingin dunia itu dimanfaatkan, iaitu dunia tempat dia, ulang balik, memandang Allah, merasai dalam takbir Allah dan merasai kasih Allah. Terasa ke? Terguris ke? Hashtag jangan terguris. Sebab itulah mereka yang tidak memandang Allah ini, Al-Quran sifatkan, Allah sifatkan sebagai ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu sebagai binatang, seumpama binatang, bahkan lebih tersesat lagi daripada binatang. Sebab apa? Sebab binatang pun tahu manfaat dunia dan tahu apa peranan dia. Binatang tahu, kalau kambing dia tahu apa daun yang dia perlu makan dalam sehari. Kalau orang tahu ilmu kekambingan, dia tahu, dia akan faham kambing ni sehari kena makan berapa puluh pucuk jenis daun. Kalau tak cukup semua tu, tak sihat dia. Ini kambing yang betul-betul liar lah. Kalau kambing dalam kadang tu, dia gelap je lah. Kambing tahu mana bahagian dia, mana bukan bahagian dia. Dan kambing pun tahu dia itu tujuannya untuk ibadat korban, untuk akikah dan sebagainya. Kambing pun tahu, lembu pun tahu. Itu tujuan binatang, tumbuh-tumbuhan Allah jadikan peranan masing-masing. Manusia Allah menjadikannya untuk memandangnya. Di mana nak memandang Allah? Di alam. Allah jadikan manusia untuk berada dalam takbirnya, bukan untuk mentadbir alam. Di mana untuk berasai dalam takbir Allah? Di dunia. Allah menjadikan manusia untuk nyata sifat Ar-Rahmannya. Di mana perkara itu dapat dikecapi? Di dunia. Tiba-tiba manusia tidak fokus kepada pertanggungjawaban itu, maka tidak ada apa-apa nilai dia.
Ya Allah. Ini perbahasan tauhid. Begitulah laras bahasanya. Jangan pula kata, Ustaz, itu takkanlah kita tak kerja tak apa. Siapa kata kita tak kerja? Kita bekerja untuk merasai dalam takbir Allah, bukan untuk mentadbir diri. Kita berkahwin untuk merasai dalam kasih Allah, bukan untuk dikasihi dan mengasihi sesama makhluk. Apa tak nampak ni? Siapa kata orang bertauhid tak boleh berkahwin, tak boleh bekerja, tinggalkan dunia? Siapa kata? Orang bertauhid lagi benar dia kejar dunia. Sebab apa? Lagi dia menikmat memandang Allah, lagi dia nikmat dalam takbir Allah, lagi dia nikmat dalam kasih Allah. Itu tauhid praktikal, bukan kitab baca. Kalau profesor bidang tauhid akidah sekalipun tak melalui perjalanan bimbingan kerohanian sehingga meningkatkan makamnya sampai kepada mutmainnah, sehingga sempurna tauhidnya itu, sehingga mencapai matlamat yang kita gariskan tadi, bermaksud tidak ada makna dan nilai keprofesoran itu. Saya boleh cakap lah, sebab saya ni profesor to be, InsyaAllah kejaya saya memerlukan saya untuk jadi profesor. Cuma sekarang ni PhD pun tengah ngadah lagi. Tapi tak apalah, itu tangga-tangganya. Siapa kata kalau nak bertauhid berhentilah belajar? Sebab apa? Nak fokus tauhid. Siapa kata begitu? Siapa kata kalau nak bertauhid, nak bermakrifah, berhenti kerja supaya benar untuk berzikir? Siapa kata begitu? Nampak tak nampak ni? Jadi kalau orang tu lagi benar bertauhid, lagi kuat dia memegang dunia, seumpama lagi kita nak betulkan awning kita, lagi kuat kita memegang cermin. Dalam kereta dekat padang pasir, kereta macam ni, awning dah lari, pegang tak betul, jatuh cermin, dia akan pegang betul. Sebab apa nak betulkan awning? Tak ada pengalaman macam tu ke? Sebab tak pakai awning. Nampak tak? Bidalannya begitu. Lagi kita nak pandang Allah, lagi kita pegang dunia, kerana dunia tempat kita memandang Allah. Lagi kita kuat berniaga, lagi kita expand kita punya bisnes lagi. Apa ya? Alright. Dan sambung lagi. Tauhid itu adalah permulaan ad-din. Nampak tak step-step ini? Tauhid itu adalah permulaan ad-din. Kalau tauhid itu permulaan ad-din, maknanya mesti ada penyempurnaannya. Mesti ada penyempurnaannya. Habis. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba. Dia ada kat situ wa yu'allimuhumul kitaba, itu ilmu apa? Itu ilmu fiqh. Dia merujuk kepada ilmu fiqh. Ini saya dah sebutlah poin ni dekat Masjid PJ. Siapa yang pergi juga Masjid PJ, ini poin pengulangan. Tapi bukan poin itu yang kita nak. Yang kita nak limpahan. Walaupun Syekh itu cakap 10 kali perkara yang sama, limpahannya berbeza berdasarkan kepada event majlis itu, bagaimana suasananya. Ni kaedah orang belajar ilmu limpahan. Bukan ilmu itu, bukan information itu dia nak, tapi apa dia? Limpahan daripada asbab barakah majlis itu yang dia ingin kumpulkan. Jadi ilmu kitab ni adalah merujuk kepada apa dia? Ilmu fiqh. Apakah matlamat ilmu fiqh? Ataupun klimaks ilmu fiqh, ataupun manfaat ilmu fiqh, ataupun maknanya ada apa dengan ilmu fiqh ni? Itu. Kena faham benda ni dulu. Kalau tidak nanti kita belajar fiqh tak habis-habis. Memang takkan habis belajar fiqh, maka tak habis dah belajar. Dan fiqh ni penyempurnaan ad-din. Kita nak ambil permulaan ad-din dulu ke nak terus pergi kepada penyempurnaannya? Kita mesti bermula dengan permulaan, baru kita closing dengan penyempurnaan. Contoh, kalau nak masak kek, kau nak masak kuih, kuih apa namanya, kuih yang sapu kuning telur ke atas tu, apa nama kuih dia? Mozala, kuih tat. Ada banyak kuih lah yang sapu ke atas tu.
Lapar pula mama teringin kuih pula ni. Nak sapu kuning telur tu, itu consider as permulaan proses ataupun penyempurnaan proses? Penyempurnaan. Ada tak bonda masak waktu awal-awal tu dah sapu siap-siap kuning telur tu? Tak ada, sebab penyempurnaan mesti di akhir. Dah bakar semua siap, closing dia nak bagi merelit sikit, merelit, nak bagi keemasan bersilau sikit, maka baru sapu kuning telur, lepas tu baru dibakar sikit lagi, betul? Saya chef, saya tahu. Tahu cakap je lah, masak tak tahu. Makan confirm tahu. Okey, samalah juga dengan fiqh. Fiqh ni penyempurnaan ad-din. Awak jangan duk pulun pergi belajar ilmu penyempurnaan kalau awak tak selesai lagi permulaan ad-din. Apakah dia permulaan ad-din? Tauhid. Tauhid itu pula ada permulaan, ada penyempurnaan. Apakah permulaan tauhid? Akidah. Apakah penyempurnaannya? Tasawuf. Nampak tak flow dia? Ini manhaj pendidikan. Dia kata-kata manhaj, maksudnya ada proses first step, second step dan final step. Nak faham ni? Ini tajuk kita ni. Jadi fiqh itu adalah penyempurnaan ad-din, datang last sekali. Yang mana ada apa dengan fiqh ini? Yang pertama, tak habis ni. Tak apalah, kita dalam jadual pukul 12 kan. Jadi siapa nak balik, you may, apa bahasa yang lembut sikit, you may get lost now. Lembut tak get lost? Oh kasar. Faham dengan lembut lah. Saya pelawak itu. Siapa nak balik, you may pelat, you may move now. Lembut sikit. You may balik lah. Siapa nak balik, itulah. Saya izinkan siapa nak balik boleh balik, sebab takut nanti tersalah adab. Bisa saya declare balik, maknanya jangan rasa terikatnya, sebab time ni pukul 12. Tapi saya ni datang ilham lagi ni. Siapa nak balik boleh balik, tutup majlis sendiri, balik tu. Kalau kaedah kami dengan guru kami, kalau majlis sedang berlangsung, kita nak balik, kita angkat tangan sikit, maknanya pada eye contact sikit, beri signal. Lepas tu bila Syekh kata bagi signal ya, lepas tu kita bangun. Bangun tu tak terus berpaling. 3 langkah tu jalan ke belakang, undur dulu. Kalau paling-paling pun maknanya sampai, kalau kata ini grup ni kan, maknanya sampailah habis kepada orang yang paling belakang. Jalan ke belakang tu baru kita berpaling pelan-pelan. Itu kaedah dia nak berundur daripada majlis sebelum majlis tamat. Itu kaedah adab dia. Yang saya dapat daripada guru, itulah yang saya sampaikan. Yang itulah yang saya buat. Gitu. Bukan terus bangun-bangun terus paling, bukan. Setakat mana yang boleh. Nanti kat sini nak jalan ke belakang, langgar-langgar jatuh kan, susah pula. Agak-agak lah. Macam tu. Begitu, kita faham dah tu. Okay, alright. Ada apa dengan fiqh? Yang pertama, untuk merasai. Bukan. Fiqh yang pertama, ini masih poin pertama ya. Untuk establish hubungan dengan Allah. Establish tu maknanya untuk apa? Establish apa bahasa Melayu dia? I'm to London tonight. Tonight pula. To London tonight. I am to London today. Establish apa bahasa Melayu dia? Establish untuk mengukuhkan. Okay. Terima kasih. I'm back to Malay. Untuk establish, untuk mengukuhkan hubungan dengan Allah, untuk mengekalkan hubungan dengan Allah, dan untuk menikmati hubungan dengan Allah. Itu yang pertama. Tiga-tiga itu serentak. Ada orang yang baru nak mengukuhkan, ada orang yang dah kukuh nak kekalkan pengukuhan, ada orang yang dah kukuh dan nak kekal dan nak menikmati dan melazati hubungan itu. Itu fiqh. Jadi kalau awak solat, awak rasa beban, berat, malas, awak menikmati tak hubungan dengan Allah? Awak tak menikmati pun. Maka jadilah solat itu penjara bagi awak. Jadilah solat itu apa dia, sistem yang mengongkong hidup awak. Maka kalau awak boleh terkeluar daripada ibadat solat itu, awak akan gembira. Seperti mana anak-anak remaja perempuan kita ni menunggu-nunggu bila bulan jatuh ke riba, supaya tidak perlu dia bersolat. Sebab apa? Solat tu penjara, solat tu kongkongan bagi dirinya. Sebab apa? Dia tak merasai
solat itu sebenarnya adalah untuk pengukuhan hubungan dengan Allah, untuk mengekalkan hubungan dengan Allah. Yang ketiga, untuk menikmati hubungan dengan Allah. Maka solatnya itu penuh kepura-puraan, solat munafik. Wailul lil musallin, itu masuk kat situ. Ini isyarat dalam konteks huraian ilmu tauhid. Kita kena ulang banyak kali tu, takut nanti orang salah tanggap statement kita. Dan ilmu tauhid begitu. Jadi ada apa dengan fiqh? Fiqh ni pertama sekali soal hubungan dengan Allah, sama ada pengukuhan, mengekalkan ataupun menikmati. Yang penting yang pertama hubungan dengan Allah. Tu fiqh. Yang kedua, fiqh ini adalah jalan keluar bagi segenap permasalahan manusia dalam kehidupannya. Tu fiqh adalah jalan keluar. Jalan keluar adalah jalan keluar, maksudnya penyelesaian bagi segenap permasalahan manusia. Kalau tak faham yang kedua ini, kita belajar fiqh sibuk menghukum orang. Sibuk jadi qadi swasta. Sibuk. Sebab apa? Dia tak faham fiqh ini sebenarnya adalah selepas daripada hubungan dengan Allah. Fiqh ini adalah untuk jalan keluar bagi semua permasalahan manusia. Manusia ni dah kahwin tapi dia begini. Apa penyelesaiannya? Fasah ada, cerai ada, tolak ada. Itu contoh. Manusia ni dah cukup keperluannya melonjak-lonjak, keperluan-keperluan batiniahnya. Maka apa jalan keluarnya? Kahwin. Tak dapat nak kahwin, puasa, jalan keluar. Nampak tak nampak ni? Satu tempat tu belajar dekat tempat yang tidak ada makanan yang halal. Contohnya sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, keluarga-keluarga kita yang bekerja dekat satu tempat dekat mana, Taipei ke China ke mana ke, kawasan tu memang tak ada tempat yang confirm halal. Maka jalan keluarnya macam mana? Babi pun boleh makan, jalan keluar. Tahu tak? Ini dalam fiqh ada ni. Macam tu. Jadi fiqh ni sebenarnya jalan keluar. Bukannya untuk menghukum. Jadi tugas ini tugas mufti, tugas fuqaha. Awak yang belajar hujung-hujung jari ni, awak tak payah keluar pendapat-pendapat awak lah. Sekarang berapa ramai orang yang belajar kuliah maghrib, belajar kat kuliah subuh, kuliah duha itu. Maka bila keluar masalah fiqh, saya rasa awak tak payahlah. Awak belajar fiqh untuk awak tahu di mana jalan keluar diri awak. Paling-paling pun keluarga awak. Tapi kalau apa-apa berlaku isu nasional, tak payahlah awak nak menambahkan lagi keserabutan dengan mengeluarkan pendapat-pendapat, sebab awak bukan fuqaha. Dan awak tak diamanahkan, tak dipertanggungjawabkan pun untuk mengeluarkan apa-apa hukum. Unless kalau awak kerja dekat bahagian istimbat jabatan mufti, itu dah tanggungjawabnya. Mestilah orang layak yang memegang pos tersebut. Unless awak dilantik sebagai mufti, maka awak bertanggungjawab. Tapi awak tidak mufti, tidak bekerja di jabatan mufti, bukan juga qadi. Awak ni apa dia? Peserta tegar kuliah di masjid dan surau. Faham tak? Peserta tegar. Tak payahlah nak keluar pendapat sana sini, tak payahlah. Sebab apa? Menyemak. Sebab apa jadi begitu? Kerana awak tak tahu fungsi ilmu fiqh tu dalam diri awak, iaitu sebagai jalan keluar. Kalau kita ada ilmu tu, kita faham dah. Oh, ilmunya begini, jalan keluar aku begini. Dah. Nampak tak? Untuk kita, kalau orang bertanya kita, sebaik-baiknya kita kata rujuklah mufti tempatan ataupun qadi daerah. Jangan kita menambah-nambah lagi. Ini orang awam betul ya. Kalau di kalangan asatizah yang belajar, ikutlah bidang dia. Kalau awak bidang bahasa Arab, jangan cakap apa-apalah. Tapi kalau awak bidang bahasa Arab tapi awak bertalaki, itu lain. Yang penting atas keilmuan masing-masing. Faham ya? Itu fiqh. Sekarang ni yang nombor satu pun tak tercapai, betul tak? Yang nombor satu pun tak tercapai. Puasa. Kenapa puasa Ramadan? Tak faham Ramadan? Salah tu jawapan tu. Kenapa puasa? Hubunganku dengan Allah. Kenapa solat? Hubunganku dengan Allah. Itu jawapan dia. Kenapa solat? Maghrib. Tak tahu maghrib?
Nampak tak? Ini sembang tauhid. Dan jawapan-jawapan tadi itu jawapan fiqah. Itu bukan maksud dalam marhalah pendidikan Nabi SAW secara menyeluruh, bukan. Ini kita bersembang tentang marhalah pendidikan Nabi SAW, maksudnya merangkumi ad-din secara menyeluruh. Jadi yang pertama pun kita buat ibadat-ibadat kita pun terdesak, terpaksa, dan merasai lazat dia berhubungan. Betul tak betul? Yang kedua, belajar fiqah pula menghukum-hukum je, keluar pendapat sana, keluar pendapat sini, betul? Yang ketiga, ada apa dengan ilmu fiqah itu? Ilmu fiqah itu adalah untuk mengekalkan keharmonian, hubungan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan sekalian makhluk yang lain. Itu ilmu fiqh. Mengekalkan keharmonian sesama manusia dan juga hubungan yang baik di antara manusia dengan makhluk yang lain. Maknanya macam mana kena nak potong bukit, kalau tak ada keperluan jangan duk potong bukit, kalau ada keperluan potonglah bukit tu. Macam mana kita nak alihkan aluran sungai, kalau tak ada keperluan jangan diusik-usik sungai tu, kalau ada keperluan alihkanlah ia. Macam mana kita nak menenggelamkan beberapa kampung, kalau tak ada keperluan jangan tenggelamkan kampung itu, tapi kalau ada keperluan tenggelamlah kampung tu buat empangan. Kan empangan apa yang kena tenggelam apa kampung tu? Bila baru ni empangan kering keluar balik faham buat kampung tu kan. Jalan dia semua ada empangan kenying, bukan? Empangan apa tah? Jadi itu semua di atas matlamat hukum fiqah. Sekarang ni, tidakkah dengan ilmu fiqah kita bergaduh? Betul-betul. Tidakkah dengan ilmu fiqah kita bergaduh? Sedangkan matlamat ilmu fiqah ni adalah untuk menjaga keharmonian sesama manusia, tapi di atas ilmu fiqah tu kita bergaduh. Maknanya yang nombor satu, hubungan dengan Allah pun tak ada. Ini bukan menghukum, ini introspeksi muhasabah lah. Introspeksi apa tu? Ini muhasabah, maknanya kita punya orang kata penghayatan dan kita menginsafi. Apa ya? Nak kata yang pertama, nikmat dengan Allah pun ya tak ya. Allah tak sembahyang isyak lagi, aduh. Hai, nampak? Bukannya isyak okey sembahyang, relax. Betul ni? Duk tidur semalam, tidur pukul 4 pagi. Nak bangun pukul 6, Allah subuh pula, tidur sikit lagi. Allah 6.45, subuh habis 6.59. Bangun juga. Dengan penuh keberatan ataupun dengan penuh kenikmatan? Dengan penuh keberatan. Kalau dengan keberatan, maknanya nombor satu pun tak jadi. Yang benda-benda ni, kalaulah tak wajib tutup kepala tu, nak sedai kain, alamak sikit je dekat jendela je, mana nampak pun sikit je kat beranda je. Tengok kanan, tengok kiri, orang tak ada, rambut sedai kain. Makcik, kenapa tak pakai tudung ni? Alah, berenda je. Nampak ni? Ataupun nak keluar, alah nak pakai tudung pula, macam gagau tudung. Mana nampak tak? Nak katanya kalaulah boleh buka tudung tu, nak sedai kain sekejap je kan? Nampak tak? Ke ada yang langgar juga? Janganlah, pakai tudung juga terpaksa pun. Ni nak katanya dapat menikmati tak hubungan dengan Allah? Contoh tak? Pertama fail. Yang kedua, sebagai jalan keluar pun fail juga. Sebab apa? Banyak jadi menghukum pula ni. Yang ketiga, fiqah ni menjamin keharmonian pun tak jadi kan? Tuh tak tunjuklah yang sekarang berlaku sekarang ni. Lepas tu yang apa pun tak sebutlah, takut ada yang sensitif kan. Dengan sebab fiqah dan hukum hakam dan undang-undang fiqah, kita semua bergaduh. Tercapai tak matlamat fiqah ni? Tak tercapai. Kenapa tak tercapai? Itu soalan dia. Kerana kita belajar benda penyempurnaan dan kita letakkan dia sebagai permulaan.
Faham tak? Benda yang penyempurnaan yang di akhir, kita memberi keutamaan padanya seumpama dia itu seolah-olahnya dia itu adalah permulaan. Maka itulah jadinya ilmu fiqh yang dipelajari tanpa permulaannya, iaitu tauhid. Sebab tiga perkara ini semuanya adalah rentetan daripada tauhid. Maka kalau orang berhakikat belajar tauhid, makin banyak ibadahnya, makin banyak halayan Qurannya, makin banyak zikirnya, makin banyak puasanya, ikut maqam masing-masing. Kenapa? Kerana di situ kelazatannya dengan Allah establish, diperkukuhkan. Saya kuliah banyak tempat dah. Kuliah ni saja yang bagi pemanaan establish tu. Ada berkat lah sikit. Orang lain semua tak tahu establish tu apa bahasa Melayu. Semuanya kuliah Shah Alam je. Memang betul Shah Alam ni betul. Betul-betul Shah Alam. Macam gini. Kembang lah tu orang yang cadang tu, kembang lah tu. Kalau dah kembang-kembang riak pula tu, off track pula. Kena pandang itu semua adalah yang memuji adalah hakikatnya Allah, yang dipuji juga hakikatnya adalah Allah. Tertentu pujian itu hanya untuk Allah, barulah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu praktikal tauhid. Nampak ya? Di atas faham. Kau tak faham begitu, sebab alhamdulillah pun tak betul bersyukur. Sebab apa? Tanpa faham. Jadi matlamat ilmu fiqh itu tak tercapai kerana ilmu fiqh dipelajari dalam keadaan kosong tauhid. Sebab itulah saya katakan ilmu fiqh penyempurnaan ad-din, ilmu tauhid permulaan ad-din. Kena mula dengan permulaan ad-din terlebih dahulu. Dalam ad-din itu pula permulaan tadi itu tauhid. Dalam tauhid itu pula ada permulaannya, iaitu ilmu akidah, dan ada penyempurnaannya, iaitu ilmu tasawuf. Ini kena pulun dulu. Jadi yang berlaku semua sekarang ini, yang semakin lama semakin hidup pikuk dan porak peranda ini, semuanya tanda bahawa Allah bersengaja untuk tidak memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Ini bacaan saja ya, bukan saya cakap bagi pihak Allah, bukan. Ini bacaan muhasabahnya. Kenapa? Tak bolehkah Allah mengubah hati umat Islam untuk menerima saja hukum hakam Islam? Boleh kan? Allah buat begitu tak? Tak buat begitu kan? Allah tak boleh kejadikan maknanya semua peniaga tak ada simpan-simpan barang supaya harga tak naik. Maknanya minyak pun tak naik, kita pun tak naik minyak. Kemudian semua tak boleh ke Allah Ta'ala buat semua tu in order semua? Boleh kan? Boleh. Tapi Allah buat begitu tak? Tak buat. Maknanya kehidupan kita semakin lama semakin baik ke semakin buruk? Semakin buruk. Sebab apa begitu? Kerana kita terlebih dahulu buruk sangka kepada Allah. Kenapa saya cakap kita terlebih dahulu buruk sangka kepada Allah? Tanda buruk sangka kepada Allah adalah bila Allah bagi alam tidak memandang wujud Allah. Ini cara berburuk sangka dengan Allah ni yang saya ajar. Cara untuk buruk sangka dengan Allah. Allah hidupkan kita di dalam alam. Kita tidak memandang Allah pada alam. Alam tanda pentadbiran Allah. Kita rasa nak takbir diri sendiri. Alam tempat merasai dalam kasih Allah, kita duk kejar kasih manusia. Itulah tanda, cara, kaedah untuk kita buruk sangka kepada Allah. Bila buruk sangka kita kepada Allah, buruklah Allah jadikan hidup kita. Kalau kita mulakan dengan permulaan ad-din ini, iaitu ilmu tauhid, mula dengan akidah, perbahasannya sifat 20. Mesti sifat 20. Intipati perbahasan kefahaman tu mesti intipati bersumberkan konsep kefahaman sifat 20 sekurang-kurangnya. Kemudian kita susuli pula dengan bertasawuf. Dengan faham tasawuf itu adalah proses mendapat limpahan nur. Kalau benar begitu, maka kita pun memandang Allah pada alam, merasai dalam takbir Allah penuh kebaikan, dan merasai dalam kasih Allah penuh kedamaian. Itulah tanda kita baik sangka dengan Allah. Bila baik sangka kita dengan Allah, Allah akan baikkan kehidupan kita. Bukan dengan buat benda-benda yang ini semata-mata. Saya tak nak bagi contoh, nanti orang terasa hati. Sebab kita kasih pada semuanya.
Semuanya kita kasih. Apa warna, apa bendera, apa seragam, semua kita kasih sebab semuanya kecintaan Nabi SAW. Kenapa umat Nabi SAW di Rohingya macam mana duduk-duduk? Di Syria, di Mesir, Palestin. Kenapa makin lama makin nampak umat Islam ni murah sangat? Telahan yang saya cadangkan jawapannya, telahan saya ya, telahan saja. Kita menginsafi, bukan menghukumi, bukan menuduh, bukan menuding jari, tapi kita menginsafi dulu permasalahan umat sekarang ini, kerana tidak lagi fokus kepada tauhid dalam segenap tindak tanduknya. Hatta negara Arab sekalipun, yang tauhid itu tidak dominan lagi. Bila yang tauhid ini bukan tauhid pada bicara kitab, ini tauhid pada memandang Allah. Disebut sebagai tauhid syuhudiyah ataupun tauhid irfani atau tauhid syuhudi ataupun tauhid ma'rifi. Itu istilah yang pelbagai. Maka tidak dominan lagi tauhid sebagai teras. Maka akhirnya sedikit demi sedikit umat mula bersangka buruk kepada Allah dengan cara tidak lagi memandang Allah pada alam, tidak lagi merasai dalam takbir Allah dan mengejar kecintaan selain daripada kecintaan Allah. Buktinya yang bercinta, banyak mana yang bercinta mengikat cinta mereka atas cinta Nabi. Cuba buat survei remaja-remaja yang bercinta, hatta di fakulti pengajian Islam sekalipun, akademi Islam sekalipun, ilmu wahyu sekalipun, mereka itu bercinta. Siapa di kalangan mereka itu yang bercinta dengan mengikat cintanya itu betul-betul di bawah naungan cinta Nabi? Kita kata hampir tiada. Bonda yang ada anak-anak yang masih lagi gelenyar bercinta ni, tanya anak yang sedang bercinta itu, di mana Nabi dalam cintamu? Kita yang sedang berkahwin sekarang, sedang berkahwin kan? Sedang berkahwin ataupun dalam status perkahwinan ini, di mana Nabi dalam rumah tangga kita, di mana Nabi dalam kita mengkahwinkan anak kita. Itu tanda manusia sekarang tak hirau untuk berada dalam Ar-Rahman Allah apabila mereka menolak Nabi sebagai subjek kecintaan yang utama. Cukup 3 perkara ini, maka sempurnalah buruk sangka kita pada Allah. Maka apa yang Allah berikan kepada kita sekarang adalah bima kasabat aidin nas. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Terzahir kemusnahan di lautan dan di daratan lantaran daripada tangan-tangan manusia. Maknanya kita juga yang salah. Apa salah kita? Salah kita kerana tauhid tidak dominan dalam kehidupan seharian. Dalam banyak-banyak masyarakat, dalam banyak-banyak ramai-ramai umat, siapa yang paling berdosa? Ini bukan tuduhan, sebab ini laras bahasa tauhid untuk mendatangkan kegerunan dan mendatangkan hentaman di hati supaya benar kembali kepada khauf dan rojak kepada Allah. Ingat ya, jangan faham pada fiqah ya. Kalau faham pada fiqah haru biru nanti. Nampak ya? Jadi dalam banyak-banyak ni, siapa yang paling berdosa? Saya mencadangkan yang paling berdosa adalah para asatizahnya. Sebab apa? Pembentukan faham agama umat adalah berdasarkan kepada bagaimana asatizah membicarakan tentang ad-din. Banyak bicaranya tentang lawak-lawak saja, maka itulah jadi. Faham ni? Dijadikan hiburan-hiburan saja, itulah. Berapa ramai asatizah yang betul-betul fokus kepada penerapan tauhid, pasak tauhid di hati jemaahnya. Ataupun asatizah umpama penglipu lara, tapi penglipu lara yang bermanfaat. Ada juga undi-undi, tapi undi-undi yang bermanfaat. Ialah daripada Akademi Fantasia ke Gegar Vaganza ke, walaupun kita layan juga sikit-sikit. Layanlah sebab nak tahu. Apa lagi? Gegar Vaganza, Akademi Fantasia, Maharaja Lawak. Itu 3 benda serangkai itu. Jadi untuk untuk
menandingi perkara itu, kita buatlah pencetus ummah ke, ustazah pilihan, dai, dakwah dan sebagainya, ya baik. Tapi kalau semua perkara itu tidak didominasikan di atas bimbingan ketauhidan, di lubuk kerohanian umat, maka inilah hasil. Faham? Ini saya cakap ni keras ni. Keras ni sebab tak tertahan lagi dengan kalam-kalam. Maka saya cakap berterus terang. Nak marah saya yang marah, nak terima ya terima, tak terima ya udah. Nak berbalah tak ada masa, nak berhujah tak berminat. Sebab apa? Ini soal tauhid. Berkata bukan untuk menghujum, tapi berkata untuk koreksi. Dan saya rasa saya entitled untuk mengucapkan perkara ini sebab saya juga di kalangan asatizah itu. Mujur saja Allah dengan barakah, pastinya barakah doa ibu bapa, arwah mak saya, abah, sekarang ni yang ibu, barakah doa adik-beradik, guru-guru, dipertemukan dengan jalan bimbingan tauhid. Maka baru ada sedikit perbezaan dan perubahan. Ini tauhid yang nak. Akhirnya pendidikan Nabi SAW berakhir kepada sangka baik kepada Allah. Kalau buat program-program karnival, digandingkan ustaz dengan artis sebab nak tarik umat dengan hiburan. Nak faham agama, tengok program-program reality TV. Maka rendah tak agama tu nanti? Rendah. Tapi boleh tak boleh benda tu? Boleh benda tu, dengan syarat pergerakan pasak tauhid syuhudi menjadi perkara yang dominan, baru yang lain tu bermanfaat. Kalau tidak dominan pasak tauhid syuhudiyah ini, perkara yang lain itu hanya lebih merendahkan nilai dan martabat agama Islam. Itu je. Minta maaf agak berterus terang. Tujuan saya bukannya untuk padamkan semua program-program itu, bukan. Semuanya kebaikan yang kita doakan kebaikan untuknya. Cuma tujuan saya adalah semua orang kena cakna bahawa semua perkara yang berlaku sekarang ini mesti didasari dengan tulang belakangnya, mesti apa dia? Mesti atas bimbingan tauhid, dan tauhid ini mesti sempurna faham pada akidah dan bimbingan rohani pada tasawuf. Cukup tauhid ini, maka baru bermanfaat semua yang kita ada. Jadi kalau ustaz-ustaz tak mau mengajar, kita minta mereka mengajar. Ini saya dah ulang banyak kali kan. Kita lah, Ayah dan Bonda lah yang menjadi ejen untuk benda ni diajar. Masjid dan surau wajib ada majlis zikir untuk tanam tauhid, sehingga kita tak hanya bicara tentang nafsu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah dan sebagainya, tapi kita berjalan untuk meningkatkan maqam nafsu itu. Baru benar kita dalam bimbingan ketauhidan. Di situ baru manfaat segala perkara yang ada sekarang ni. Sekarang ni semua yang ada manfaat dah ni. Cuma tak ketara. Sebab apa? Tak ada tulang belakang dia. Jangan diruntuhkan. Sekarang ni kita nak bina lagi ya. Ingat, fahami kalam saya dalam konteks membina, bukan dalam konteks meruntuhkan. Teruskan pencetus ummah ke, ustazah pilihan ke, dai milenial, teruskan. Teruskan selalu jenis forum, rapat umum sempena tahun baru, sempena hari kemerdekaan, apa saja, teruskan gabungan di antara artis dan ustaz-ustaz sebagai menyantuni semua golongan yang memulakan dengan hiburan. Teruskan semua perkara itu tersebut, teruskan. Tinggal lagi jadikan semua perkara itu bertulang belakangkan apa dia? Elemen pasak tauhid. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan huraian itu maka kita habiskan bacaan ni. Di Mekah 13 tahun membicarakan tauhid pegangan yang ditasdik pada hati. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Okey, di Mekah ilmu yakin, tauhid tasdik pada martabat ilmu.
ainul yakin, tauhid tasdik pada martabat rasa, ihsan. Tauhid hakul yakin, tauhid tasdik percaya ya, pada martabat syuhud, iaitu ihsan. Di Madinah 10 tahun membicarakan tauhid perbuatan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Orang yang sesat yang nyata ini tak akan dapat redha Allah. Sebab apa? Tak sempurna ad-din. Jadi ad-din bermula dengan tauhid makiyah, tauhid pada martabat akal, ilmu dan mata hati. Kemudian disusuli dengan madaniyah, tauhid pada martabat perbuatan, itu ilmu fiqh. Nampak tak? Ini manhaj pendidikan Rasulullah SAW. Jadi pada madaniyah ini ada tiga, ada pecah ilmu, ada ibadah, akhlak, munakahat, ekonomi, politik, jenayah sosial dan lain-lainnya, banyak. Dua pelajaran ini wajib dipelajari dan diamalkan. Jadi tengok rajah kat situ. Dua marhalah pendidikan Rasul SAW. Marhalah Mekah 13 tahun, marhalah Madinah 10 tahun. Di Mekah membicarakan tauhid ilmu yakin yang ditasdik pada hati, itu akidah. Kemudian ainul yakin dan hakul yakin, itu tasawuf. Ya. Di Madinah membicarakan tauhid pada perbuatan, itu fiqh. Okay, kemudian sehingga maka dihuraikan lagi dalam konteks ibadah, akhlak, munakahat, ekonomi, politik, sosial sebagainya. Maka itu elemen-elemen kehidupan itu. Banyak pengajian pada hari ini hanya menunggu pada hukum hakam, iaitu fasa Madinah semata-mata. Ini yang saya cakap tadi ni, yang saya syarah sekat sejam tu, benda-benda ni nak cakap ni. Alright. Tetapi pengajian akidah pada martabat ilmu dan ihsan, yakni fasa Mekah, tiada ditekankan. Sedangkan agama, jika tiada bergabung tiga unsur tersebut, iman, Islam dan ihsan, adalah pincang. Ia tiada mampu menghasilkan buah. Ia ibarat sebatang pohon. Tauhid dan ibadah bagaikan akar dan batang bagi pohon tersebut. Maka dahan dan buahnya adalah syariat dan akhlak. Pohon yang tiada mempunyai kekuatan akar dan batang mudah tumbang apabila adanya angin atau serangga dan binatang. Umat Islam kini hanya bersyariat tapi kering dengan hakikat. Garis kat situ. Ini yang saya nak bangkitkan. Ini yang saya huraikan tadi. Minta maaf kalau ada yang terguris. Minta maaf sebab ini dirakam, tak tahulah dia akan upload kat mana saya tak tahu. Tapi siapa-siapa yang dengar rakaman ini kalau terguris, saya minta maaf. Bukan itu tujuan matlamat saya, bukan. Cumanya kita sama-sama koreksi. Kalau kita asatizah, kita kena tekankan penekanan tauhid. Kalau tak ada ilmu tersebut, belajar. Jangan duk sibuk mengajar tapi terputus perguruan. Asatizah, jangan duk sibuk mengajar, penuh jadual setiap hari, setiap malam mengajar, tapi terputus perguruan. Di mana asbab menyambung barakah? Kalau kita bukan asatizah, jangan campur tangan pada perkara yang kita tidak ketahui. Nampak ya? Kalau kita para masyayikh, bimbing. Dan kalau kita para murid, berlapang dada dalam menerima bimbingan. Itulah. Nampak ya? Umat Islam kini hanya bersyariat tapi kering dengan hakikat. Ilmu tauhid dan tasawuf dijauhi. Malah ilmu tasawuf dianggap ilmu yang tak perlu dipelajari. Ini garis betul-betul kemuncak penyesat umat. Siapa yang mengatakan bahawa ilmu tasawuf dianggap tak perlu dipelajari dan tak perlu untuk dijalani, mereka itu kemuncak ejen penyesat umat. Maka jika tiada ilmu ihsan, bagaimana seorang itu boleh terlepas daripada ketuhanan diri, iaitu Qadariyah, dan ketuhanan akal, iaitu Mu'tazilah. Tak banyak ciri-ciri Qadariyah, Mu'tazilah sekarang ni. Islam liberal tu semua itu keluar kerana apa? Kerana tidak ada penekanan tauhid. Begitu. Keras hari ni laras bahasa saya keras, saya akui, saya minta maaf kalau ada yang terguris. Tapi hak itu hak, walaupun ia pahit. Jika mereka solat dan zikir, ia menambah lagi hijab mereka dengan Allah. Nampak tak? Orang yang hak pun bersolat berzikir, orang yang batil pun bersolat berzikir. Bezanya apa? Bezanya pada limpahan nur. Asbab limpahan nur, ilmunya apa? Ilmu tasawuf, caranya apa? Berguru, bermursyid. Kalau tak ada mursyid, tak ada guru, tasawuf hanya dibicarakan pada kitab dan akal, maka di mana asbab dapat limpahan nur? Maka solat dan zikir itu hijab pada dirinya. Yang guru kita kata solat dan zikir itulah makanan iblis, sehingga iblis lebih kuat untuk mencengkam hatinya. Begitu. Ini bidalan-bidalan yang guru-guru kita berikan. Jika berada dalam dakwah dan perjuangan, bukan mereka membawa manusia pada Allah, tetapi pada dirinya.
Ni kalau nak bagi contoh sensitif ni, tapi fahamlah. Mereka terus menjadi golongan syirik dan terus tebal dalam kesyirikan, dalam kurungan syirik yang tersembunyi. Ini bukan soal mengkafirkan, bukan. Bila kita bicara laras bahasanya tauhid, maka lawan bagi tauhid adalah syirik. Dalam konteks kita, syirik itu bukan syirik yang mengkafirkan, bukan, syirik yang tersembunyi. Macam mana nak terjebak dengan syirik yang tersembunyi? Memandang selain Allah pada alam, merasai dari mentadbir dan teruja dengan kasih selain daripada kasih Allah dan Rasulullah SAW. Itu tanda kita berada dalam syirik yang tersembunyi. Ini kalau tak faham jangan salah faham. Kalau tak faham jangan salah sangka. Tanya. Kalau tak sempat lepas ni, lepas solat tanya. Yang dalam rakaman kalau tak faham apa semua, kontak kita 017 640 2196 supaya tidak bersangka-sangka dan berpegang dengan prasangka itu. Jangan. Rujuk kita dulu. Mungkin laras bahasanya berbeza, kadar kemampuan untuk difahami. Okey. Seseorang yang baik pada zahir belum tentu benar pada batin. Garis kat situ. Kita bicara bukan pada aspek zahirnya, kita bicara pada aspek batin dan kerohaniannya. Ramai yang Islam di sisi manusia tetapi kufur di sisi Allah. Ada golongan yang kurang elok syariatnya tapi benar dalam akidahnya, namun ia tetap tak sempurna. Kerana Ahlussunnah wal Jamaah yang benar ialah mereka yang baik pada akidah dan baik pada syariat. Baik pada akidah itulah hakikat, baik pada syariat itulah syariat lah. Baik pada fiqh itulah syariat. Baik pada akidah ataupun baik pada tauhid itulah hakikat. Baik pada fiqh itu dipanggil syariat. Dan kitab kita tajuk dia apa? Allah, syariat dan hakikat, satu penghuraian. Maknanya kita nak sempurnakan. Ada orang yang dia syariah terlajak, kita sempurnakan dengan hakikat. Ada orang yang hakikat terlajak, kita sempurnakan dengan syariat. Itu matlamat kita. Tapi rata-rata orang sekarang ni terlajak syariat ke terlajak hakikat? Rata-rata terlajak syariat yang kita jumpa lah. Tapi saya jumpa sama-sama ada, sama-sama banyak. Yang terlajak hakikat pun ada, yang terlajak syariat pun ada. Yang penting apa dia? Kita nak menyempurnakan di mana hakikat itu harus berada dalam kerohanian, di mana syariat itu pula dalam perbuatan. Baru benar kita berhubungan dengan Allah, baru benar fakir kita kepada Allah, baru benar kita hamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barulah benar-benar kita ini Allah jadikan sebagai hamba kepadanya. Okey, habis. Seseorang yang baik pada zahir belum tentu baik pada batin, belum tentu benar pada batin. Ramai yang Islam di sisi manusia tetapi kufur di sisi Allah. Ada golongan yang kurang elok syariatnya tetapi benar dalam akidahnya, namun ia tetap tak sempurna. Kerana Ahlussunnah wal Jamaah yang benar ialah mereka yang baik pada akidah dan baik pada syariat. Mereka menghimpunkan Mekah dan Madinah dalam satu masa. Mekah tulis kat situ hakikat, Madinah tulis kat situ syariat. Mekah adalah penanaman benih akidah, ilmu, hakikat dan makrifat, manakala buahnya adalah syariat di Madinah. Tulis kat situ dah. Habis. Selawat dan salam pada Habibullah Rasulullah SAW. Banyakkan selawat atas Nabi, wahai saudaraku, cintai sunnahnya. Dengannya kamu akan memiliki cahaya yang membuka pintu ketauhidan ihsan dan menanggalkan kekotoran syirik pada batinmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita faham, dan Allah Ta'ala melindungi kita daripada segala prasangka yang buruk dan yang keji. Allah Ta'ala memudahkan urusan kita untuk benar dalam menjalani kehidupan sebagai hamba-Nya yang benar-benar mengabdikan diri kepadanya. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sama-sama tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.